Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Ria 897. Saya Casey kembali bertugas menemani anda pada tengah malam ini untuk saya bacakan kisah-kisah misteri yang telah pun anda kirimkan kepada saya. Pendengar Ria 897 FM, anda juga boleh hubungi saya di 669-11-897. Peringatan pada semua, anggaplah rancangan misteri jam 12 ini hanya sekadar hiburan sahaja. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, jangan terlampau taksub dengan apa yang akan anda dengar. Kita akan ketengahkan satu persatu pengalaman anda. Dan pada pendengar-pendengar di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Kepulauan Riau, di mana sahaja anda berada, saya ucapkan jutaan terima kasih atas sokongan dan kiriman-kiriman email yang telah anda sertakan. Misteri jam 12 akan diteruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Baik saudara, ini kisah yang pertama yang ingin saya bacakan kepada anda berkenaan dengan sepasang suami isteri. Tapi kisah ini bukan kisah pengalaman dari Singapura. Pengalaman yang diceritakan ini datangnya daripada seorang pendengar yang telah pun menetap di Kanada. Dan peristiwa yang menakutkan ini sebenarnya telah pun menghantui pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Kak Sabah. Ya, Kak Sabah berkongsi pengalaman beliau dan kisah ini berlaku di dalam rumahnya. Ini sebuah rumah yang mereka suami isteri telah pun beli rumah ini. Bila rumah tu dibeli, maka banyak tanggungjawab. Ya, tanggungjawab yang dikenakan pada pemilik rumah, iaitu pasangan suami isteri Kak Sabah dan suaminya. Rumah yang disebutkan sekali lagi, kisah ini berlaku di Kanada. Apa yang berlaku? Inilah pengalamannya. Pengalaman yang dikirimkan kepada saya agak ringkas, tapi katanya Kak Sabah, pada malam yang pertama kakak dengan suami tinggal dalam rumah tu, macam-macam perkara yang kita dapat rasakan. Ya, belum lagi nampak, belum lagi dengar, hanya perasaan takut menyelubungi. Kakak yang bersuara pada suami, kakak kata pada suami kakak, "Bang, macam ada sesuatu lah yang tak kena dengan rumah ni." Dan suami pun mengatakan benda yang sama bila kita nak tidur malam tu lah. Ada kalanya pendengar Ria 897, katanya Kak Sabah, bila duduk sorang-sorang di ruang tamu, suami keluar bertugas, kakak rasakan rumah ni macam ada sesuatu di dalamnya. Tapi masih belum ketahui sebenarnya apakah gangguan rumah tersebut. Walhal sebelum masuk rumah ni, kami sebenarnya dah pun melakukan sedikit majlis doa selamat. Kakak dengan suami dan juga seorang rakan suami dari tempat tugas. Jadi selepas tu mula-mula okey, tapi setelah duduk beberapa minggu lah, perasaan takut mula timbul, rasa seram mula ada, dan yang paling dahsyat sangat-sangat lah ketika kakak dengan suami sedang tidur dalam bilik kami di tingkat atas. Kakak pada malam tu tak boleh tidur, tak tahu kenapa. Suami kakak dah nyenyak tidur. Tahu-tahu bila kakak terpandang dekat pintu bilik kakak. Pendengar misteri jam 12, anda bayangkan, bilik kakak dah lah gelap. Tingkap bilik kakak ni kakak tak tutup. Dekat kawasan luar rumah, gelap sangat. Sebabnya sekitaran kawasan rumah kakak ni dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pokok-pokok, dan agak jauh daripada rumah orang lain. Jadi apa yang berlaku? Ruang tamu gelap, rumah kakak ni semua gelap, melainkan
pintu masuk rumah kakak dan juga depan tempat letak kenderaan tu kakak buka lampu. Yang lain memang gelap segelap-gelapnya. Apabila tengah baring terbangun, tak tahu jam berapa pada waktu itu, bila pandang dekat pintu, rasa-rasanya kakak tadi bila terbangun ni macam nampak orang lalu di depan pintu bilik rumah kakak di tingkat 2. Terbangun, astaghfirullahalazim, rasa macam nampak orang lalu. Jadi kakak pun tumpukan perhatian dekat pintu. Tengok lama. Setelah lebih kurang nak dekat 1 minit lah, kakak tenung dan tengok tak ada apa-apa pun berjalan. Mungkin perasaan aku yang takut, katanya Kak Sabah. Pendengar Misteri Jam 12, setelah lebih kurang seminit itulah kakak dah pandang tak ada apa-apa dan cakap pada diri sendiri ni, mungkin agaknya tadi terbangun tidur, rasa-rasanya macam ternampak sesuatu. Bila kakak mula nak pandang ke arah lain, nak pejam mata, Casey, nampak Casey? Ada seorang perempuan. Rambutnya panjang. Jalan perlahan-lahan melepasi pintu bilik rumah kakak. Bayangkan tengah tengok, tak ada apa-apa, pusing saja, nampak lalu. Tengok lagi. Dengan sekelip mata, cara dia jalan Casey bukan macam yang kita boleh fikirkan pelan jalan dan kakak boleh nampak. Tidak. Cara dia jalan laju. Bayangkan pendengar Ria 897. Selepas tu, tahu-tahu kakak dengar bunyi. Bunyi telapak kaki lari turun tangga di tingkat 2, dari tingkat 2 rumah kakak. Bang. Suami bangun tanya kenapa. Bang, saya rasa dalam rumah kita ada orang, bang. Suami daripada mengantuk, bila dengar kakak cakap macam tu, terus terbangun. Suami bangun, awak tunggu dekat atas. Keluar dari bilik, kakak kata, bang, buka lampu bilik, bang. Suami buka lampu bilik. Suami jalan turun bawah, naik atas balik, dan suami kata, tak adalah yang, tak ada orang dekat bawah. Dekat dapur, ruang tamu, semua abang dah periksa. Tapi apa bang? Tapi abang nampak dekat bawah lantai, dekat tangga, ada tapak kaki orang. Kaki basah, jalan turun tangga. Kan bang, saya dah kata ada orang, bang. Bila kakak dengan suami sedang berbual pada malam tu, tahu-tahu kami suami isteri terdengar bunyi. Itu dia kisah yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi bayangkan pasangan suami isteri, Kak Sabah dan suaminya sedang berbual tentang sesuatu, tahu-tahu tak dengar suara pekik yang melirit panjang. Malam tu beliau dan suami ni seolah-olah tak dapat tidur dengan tenang. Dan bukan saja pada malam tu, katanya di sinilah saya akhiri kisahnya di sana. Malah malam-malam berikutnya tetap terkena gangguan dan Kak Sabah takut duduk dalam rumah tu. Apa nak buat, rumah tu telah pun dibeli dan terpaksalah tinggal untuk lunaskan bayar rumah tersebut lah. Tapi sekarang ini dah pun keadaan rumah tu semakin baik. Kak Sabah kata kisah ni agak lama dahululah pengalaman ketika suami dengan kakak mula-mula baru berpindah ke rumah, di rumah yang kami tinggal sekarang ini. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia kisah dari Kak Sabah yang berkongsi pengalaman yang berlaku di Kanada dalam rancangan Misteri Jam 12.
Baik pengaman, pengalaman berikut ini yang ingin saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini adalah kisah kiriman daripada pendengar satu peristiwa yang dialami. Katanya ini daripada Encik Rahmat Hambali, Rahmat Hambali ataupun saya gunakan nama Rahmat, yang ketengahkan peristiwa ketika beliau ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Kata Encik Rahmat, peristiwa yang menghantui saya ni ketika saya sedang bertugas ni begini. Pada waktu kejadian ini berlaku, saya sebenarnya terdengar di dalam bilik lah pengawal keselamatan ni, saya terdengar bunyi orang pekik gesi di tempat saya bertugas. Waktu itu seingat saya sekitar jam 1 pagi. Tempat saya bertugas ni dari jam 10 malam sampailah pukul 6 pagi memang tidak ada orang di dalam bangunan tersebut. Dilarang masuk kecuali mendapat kebenaran. Tapi memang selalunya jarang ada orang dalam bangunan di antara 10 sampai pukul 6 pagi. Kalau sesiapa yang nak masuk kena minta kebenaran daripada beberapa pihak dan nama tu akan diserahkan pada saya, dimasukkan dalam list siapa yang akan masuk, yang nak masuk pada malam yang di mana tidak dibenarkan masuk. Saya sedang duduk di guard room seorang diri. Sebab itulah pada malam-malam hari pekerja keselamatan yang bertugas hanya seorang saja. Dan saya pun tak perlu buat clocking, tidak perlu. Saya hanya duduk dalam guard house. Kalau ada sesiapa di depan pintu masuk tu, saya kena tengoklah adakah namanya berdaftar. Dan katanya lagi Encik Rahmat dan selain dari itu juga, kalau orang tu lama sangat di dalam, saya akan telefon orang tu dan cakap pada dia yang saya nak tutup. Jadi kata Encik Rahmat, kalau yang bertugas pada waktu pagi pula, shift waktu pagi, 7 pagi sampai 7 malam, dan shift saya 7 malam sampai 7 pagi. Saya membuat permanent night. Kerja saya jaga malam saja. Dan yang pagi itu ada 3 orang bertugas. Sebabnya yang pagi itu kena buat rounding dan juga ada banyak urusan tentang katanya di sini lori-lori yang nak masuk lah, loading unloading tu harus diperiksa dan sebagainya lah. Jadi kembali pada pengalaman Cik Rahmat yang dikirimkan kepada saya. Tadi sedikit gambaran lah apakah tugasan Cik Rahmat sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan pada malam tu Cik Rahmat kata ketika saya sedang duduk seorang diri di dalam bilik pengawal keselamatan, saya terdengar bunyi pekikan. Bunyi suara pekikan yang agak kuat datang daripada kawasan bangunan yang saya jaga. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya dengar, macam biasalah, saya pun keluar daripada bilik keselamatan ni, dan bilik keselamatan ini terletak betul-betul dekat pintu gerbang, pintu besi. Ya, pintu besi besar di mana pintu tu adalah pintu laluan kenderaan keluar masuk bangunan tersebut. Itu bilik keselamatannya betul-betul dekat tepi tu. Jadi tengah duduk dalam dengar pekik, saya pun keluar dan saya mula tengok dekat bangunan yang saya jaga ni. Bangunan tu memang gelap. Lampu yang bercahaya adalah lampu dekat atas bumbung ataupun lampu dekat bawah sekitar kawasan bangunan tersebut. Di dalamnya bilik-bilik semua gelap. Jadi bila saya tengok dekat bawah tak ada orang, saya pandang satu persatu tingkat 2, saya tengok tingkat 3. Bila saya pandang dekat tingkat 4, saya pandang dekat tingkat 4, betul-betul dekat tangga, koridor tangga turun naik bangunan tersebut, berdiri seseorang dekat tangga tu. Saya lalu mencapai lampu suluh yang ada dekat tepi belt saya. Angkat lampu suluh dan saya mula beri suluhan, memberi signal. Dan saya angkat tangan suruh turun bawah. Menunjukkan signal suruh dia turun ke bawah. Saya signal lagi. Susuk tubuh tu masih tak bergerak, masih lagi berdiri dekat tingkat 4, iaitu di koridor tangga untuk turun naik bangunan tersebut. Dalam hati saya, ini Cik Rahmat ada cakap perkataan yang agak tidak beralas lah. Katanya dalam hati saya, punya orang bikin susah kerja aku pula, kata Encik Rahmat dalam hatinya. Kemudian saya terpaksa
masuk ke dalam bilik pengawal keselamatan. Saya terpaksa ambil kunci. Sebabnya nak masuk bangunan daripada pintu depan dah dikunci tadi. Saya kena buka dan masuk. Jadi saya pun selepas tu nak kena buat report. Kalau saya nampak orang ke masuk tanpa izin kena tulis. Sebab tu saya marah. Kalau ada orang dekat dalam, dia tak beritahu, saya kena buat report panjang berjela. Jadi saya pun pergilah berjalan dengan lampu suluh dengan kunci di tangan ni. Bila saya pandang atas di tingkat 4, orang yang berdiri dekat koridor tangga turun naik bangunan tersebut entah hilang lari ke mana. Dalam hati ni menyusahkan orang betul lah budak ni. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan Encik Rahmat kata, saya ni dah berada depan pintu utama bangunan tersebut. Saya keluarkan kunci, masukkan kunci dalam lubang pintu, saya buka. Tolak pintu, saya nampak ada 2 lift naik ke atas. Sebelah kanan saya adalah tangga naik ke atas. pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Rahmat, berjalan, tengok lift tak boleh naik. Sebabnya lift dah dikunci. Tidak ada sesiapa pun dibenarkan naik menggunakan lift. Saya pergi tarik pintu yang menggunakan tangga naik ke atas. Tarik pintu, belok kanan, naik tangga daripada lantai 1. Setapak, 2 tapak, 3 tapak. Sampai dekat tingkat 1.5, belum naik lagi dekat tingkat 2. daripada marah, daripada berani, saya terus terang saya cakap, Casey, saya menjadi takut. Sebabnya bulu roma saya remang. Mesti ada benda yang tak kena. Tapi ini kerja saya, Casey. Saya tak berani nak naik lagi. Saya berdiri dekat antara tingkat 1.5 dengan 2 tu. Saya berdiri dan saya bersuara, "Who's that? Excuse me? Hello?" Kemudian suara tu berhenti. Dalam hati bertanya, nak naik ataupun tak nak? Nak naik ataupun tak nak? Suara tadi seolah-olah, kata Encik Rahmat, saya dengar macam ketawa. Saya bersuara lagi, tapi kali ini saya turun perlahan-lahan. Turun dan turun dan turun sampai tingkat 1. Saya keluar daripada pintu tangga tersebut. Saya keluar daripada pintu bangunan tersebut. Saya kunci bangunan tu. Saya jalan dan saya berada betul-betul dekat jalan raya kawasan bangunan tu, tempat letak kereta. Saya dongak ke atas. Tengok dekat tingkat 4, keluarkan lampu suluh, saya suluh lagi. Tak nampak orang. Kali tu saya balik ke bilik pengawal keselamatan, duduk dekat dalam. Tengah duduk, dengar lagi. Dengar Casey dengan jelas bunyi suara pegikan. Saya tak keluar. Saya tak keluar. Saya duduk dalam guard house sampailah habis tugas saya.
Sebab saya tahu kawasan tu tak ada orang boleh masuk kecuali daripada pintu di mana saya duduk dekat depan tu. Dan kalau masuk pun, kunci bangunan ada pada tangan saya. Dan saya rasa tu bukan manusia, Casey. Hampir setiap malam, Casey, pekikan tu akan kedengaran bila saya jenguk. Nanti nampak orang berdiri dekat tingkat 4. Sampai sekarang saya tak tahu sebenarnya apakah yang sebenarnya yang saya nampak. Tapi syukur Alhamdulillah, kata Encik Rahmat, pertama kali bila saya masuk nak periksa, saya tidak diapa-apakan. Selamat pagi dan terima kasih. Itu ada kisah dari Encik Rahmat yang berkongsi seorang pengawal keselamatan. Bukan satu tugas yang mudah lah. Dalam dunia ni pun semua tugas agak sukar. Tapi setiap tugas pekerjaan ada cabaran-cabaran yang tersendiri. Dan ada cabaran yang lebih dahsyat lah, lebih sukar untuk diharungi, untuk dilakukan tugas-tugas tersebut. Keselamatan paling penting lah. Dan tadi Cik Rahmat diganggu oleh makhluk yang beliau nampak di tingkat 4 tengah berdiri dekat koridor. Dalam bangunan tu gelap, tahu-tahu nampak orang diri di tingkat 4. Kalau anda jadi Cik Rahmat sebagai seorang pengawal keselamatan, adakah anda akan, siapa pula dekat atas ni akan marah terus nak periksa masuk? Saya akan gunakan hukum akal. Hukum akal adalah pukul 10 bangunan dah tutup. Orang semua confirm dah tak ada dalam bangunan. Pintu depan adalah pintu keluar masuk. Saya dekat depan daripada pukul 7 malam. Confirm tak ada orang. Dalam dah dikunci. Jadi kalau ni semua dah tak ada cara untuk orang masuk, yang atas tu bukan orang, jadi saya tak akan periksa. Kirim salam sudahlah. Saya kata pada diri sendiri, biar orang shift pagi lah yang cuba periksa. Pengalaman cukup menarik. Terima kasih pada Cik Rahmat. Dan saya akan kembali dengan lebih banyak kisah. Saudara, sekejap lagi satu kisah yang ingin saya bacakan. Saya yakin ada di antara peminat rancangan MJ12 ini adalah kaki pancing. Jadi ini kisah yang dialami bukan di Singapura. Pendengar kita yang bernama Encik Din telah pun bersama dengan rakannya menaiki sebuah bot kecil. Mula-mula mereka pancing dekat perairan laut dekat kawasan lautan di Malaysia. Ini kisah ni berlaku di Malaysia. Daripada kawasan laut ni, tahu-tahu seorang teman ni sarankanlah untuk masuk ke dalam mengikut satu laluan sungai daripada laut. Dipandu bot tu, tahu-tahu masuk sungai, dan sungai yang mereka gunakan kiri kanan hutan. Dan kata kawannya, dekat kawasan tu lah yang banyak ikan sangat-sangat, sebab jarang orang masuk dalam. Kalau nak jalan kaki masuk, kena harus kena merentasi semak samun, pokok-pokok, kawasan yang begitu tebal sangatlah, dengan semak samun, dengan ranting kayu yang patah, pokok yang tumbang, hanya untuk sampai dekat tepi sungai tu. Tapi kalau gunakan bot, senang masuk melalui ikut laut, dan kemudian nanti masuk daripada kawasan luar sungai itu dan memandu bot sampai ke dalam lah. Jadi kisah ni oleh Din yang berkongsi pengalaman beliau akan kita kembali sebentar nanti dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, kisah diteruskan dalam rancangan MJ12 dan yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran. Peringatan pada semua yang ingin berkongsi pengalaman. Kalau yang ingin telefon saya, yang pertama saya harap anda ke udara lah, on air untuk bersama dengan saya untuk berkongsi kisah anda ya. Dan yang kedua ni, sila jauhkan diri dari radio supaya anda tidak terganggu bila anda bercerita. Dan yang ketiga, kalau ingin berkongsi pengalaman anda tu kisahnya biar diringkaskan, jangan terlalu panjang nanti anda telefon panjang, nanti orang lain pula yang nak hubungi tak dapat tembusi bilik siaran. Kembali pada kisah Encik Din pancing. Ini kisah pengalaman beliau. Ini berasal kisah ni dari seberang lah, dari Malaysia, dan beliau katanya tolong jangan sebut dekat mana yang kami masuk, sebabnya kami memang tidak dibenarkan menggunakan bot kecil ni memasuki kawasan sungai yang diceritakan dalam kisah ini. Tapi apa yang saya dengan teman saya nak ceritakan ni adalah satu peristiwa yang paling menyeramkan dalam hidup kami. Dekat bot tu cuma hanya kami berdua sahaja yang ada.
Jadi selalunya kami menggunakan bot untuk berada dekat kawasan lautan untuk memancing. Tidaklah jauh, tidak jauh daripada tepian pantai. Tapi pada hari itu, teman saya kata Din telah pun bertanya, kau tahu tak tentang nama sungai ... ni lah. Dan saya pun katakan tahulah. Dan saya pun dengar juga cerita yang dia ceritakan, iaitu kawasan tu memang banyak ikan lah. Macam-macam ikan. Tempat tu susah nak masuk kalau menggunakan kaki lah. Kalau berjalan kaki, menggunakan motosikal ke, memang susah nak masuk. Tapi kalau gunakan bot senang, katanya Din. Jadi saya pun kata pada teman, jom kita cuba. Dan teman saya pun tanya saya, biar betul kau nak masuk? Nanti kena tangkap macam mana? Alah, kita masuk pancing je apa sekejap. Kita pun teruskan niat kita untuk masuk ke kawasan sungai yang disebutkan. Sedang memandu bot yang bergerak agak perlahan. Tidak boleh pandu dengan laju sebabnya takut kisi terlanggar dengan batu-batu yang mana kita tak boleh nampak pada malam yang gelap. Memang gelap. Kalau dekat tepi pantai tu, setidak-tidaknya ada cahaya bulan. Yang ini sebabnya sungai tu dah dikepung, ditutup dengan banyak sangat pokok dengan daun-daun yang lebat. Maka bukan sahaja cahaya bulan tak dapat masuk. Saya yang gunakan lampu suluh pun bila suluh hanya satu sudut saja yang terang, yang lain gelap sangat. Jadi begitulah. Saya dan teman saya memandu bot dengan perlahan sangat-sangat, gerak sedikit demi sedikit dan masuk makin lama makin dalam dan makin dalam. Pendengar Ria, bila kami mula memancing lah dekat kawasan sungai itu, saya dengan teman saya pun mulalah kita limpah umpan lah menggunakan joran. Dan kita letakkan joran di atas bot. Sambil tu tunggu kami merokok lah. Rokok ni baik Casey, bukan untuk kesihatan. Ketawa katanya. Tapi rokok ni sebenarnya baik. Adalah untuk menghalau nyamuk dalam hutan. Kata teman kita ni lah. Jadi pengalaman yang diceritakan di sini, anda bayangkan. Dah pun tengah tunggu, saya dengan teman saya sedang berbual sambil menikmati secawan kopi yang dibawa bekal dan juga makanan-makanan yang lain lah. Tahu-tahu saya dengan teman saya dengar bunyi burung hantu Casey. Bunyinya agak jauh daripada mana kami sedang duduk memancing. Jadi saya pun tengah duduk, mula-mula memanglah kita tidak indahkan bunyi burung hantu tersebut. Kita pun buat bodoh lah. Tapi entah macam mana, lama-kelamaan bunyi burung hantu tu macam mengganggu saya dengan teman saya yang sedang memancing. Kemudian saya tanya, kata Din tanya pada teman, kau dengar tak bunyi burung hantu tu? Dan teman saya pun kata, dari tadi tahu aku dengar. Pendengar Ria 897, kita berada di kawasan sungai, yang mana kawasan tu tidak ada orang masuk, gelap gelita. Sedang memancing hanya berdua saja. Tempat tu tempat larangan. Tengah memancing, tahu-tahu dengar bunyi burung hantu yang berbunyi agak jauh. Teman saya tegur, teman saya pun mengiyakan apa yang saya dengar. Anda bayangkan. Kemudian saya dengan teman saya, daripada dengar bunyi burung hantu, tahu-tahu kita berdua dengar bunyi itik pula dekat kawasan hutan tu. Teman saya ni, kata Din, memberitahu saya, Din, aku rasa ada baiknya kita bungkus joran, kita keluar dari sinilah. Saya pun kata, aku pun rasa macam itulah. Casey, untuk pengetahuan Casey, kalau bunyi burung hantu tu jauh dan tiba-tiba ia bertukar menjadi bunyi suara itik, berhati-hatilah. Sebab ada sesuatu yang berhampiran dengan kita yang nak mengganggu kita, iaitu makhluk halus, aka jin ataupun pontianak. Casey tengah duduk ni Casey, memancing, dengar Casey bunyi. Tahu-tahu bunyi tersebut bertukar menjadi bunyi seekor itik pada malam yang dimaksudkan di sini. Saya dengan teman pun berbungkus barang-barang dan apa yang berlaku berikutnya ini amat memeranjatkan kami sangat-sangat. Bila kami mula nak keluar daripada kawasan tu, bot kami ni tiba-tiba
macam tersendat pada batu yang agak besar. Nak gerak-gerak tak boleh. Dan bunyi burung hantu tu yang bertukar menjadi itik. Tahu-tahu dari jauh teman saya nampak ada burung tau, berwarna putih, sedang terbang. Dan terus-terus dia mendarat dekat atas salah satu pohon yang ada dekat kawasan kami memancing. Saya pun kata pada teman, Din, macam mana Din? Bot ni tak boleh bergerak ni. Teman saya kata, sabar, bot bertenang. Kita cuba dan cuba. Akhirnya, saya ni terpaksa, Casey, tak nak turun. Masuk ke dalam air sungai tu yang tak tahu apa ada di dalamnya, dalam keadaan gelap, untuk tolak bot tu ke tepi kerana bawah tu dah terlanggar batu. Naik balik dalam keadaan basah dan sejuk, barulah boleh keluar daripada kawasan tu. Dalam perjalanan kita keluar, Masya Allah, Casey, kiri kanan ni seolah-olah kecoh tau, dengan sesuatu yang kita tak nampak. Tapi boleh rasakan, Casey, kita ni sedang diperhatikan oleh sesuatu yang begitu banyak dekat kawasan tebing sungai kiri dan kanan. Saya kata pada teman saya, bila keluar saja daripada mulut sungai tu, aku tak nak datang sini lagi. Tak boleh. Kemudian teman saya kata, patutlah tempat ni dilarang masuk. Saya pun diam dan kita berlalu pergi. Tinggalkan kawasan laut, langsung ke darat untuk berehat sebelum kita pulang ke rumah. Itu antara kisah yang dikirimkan, kisah daripada Din yang dikongsi sama dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Saudara, terima kasih sekali lagi pada anda dan saya akan teruskan dengan hiburan. Akan saya kembali sebentar nanti. Tapi sebelum tu di sini datangnya daripada ini kisah. Akan saya baca kisah ni kejap lagi. Mana tadi? Kejap. Ini tentang sejenis gendang. Gendang yang dibeli. Agak-agak anda gendang yang jenis macam mana agaknya. Gendang yang dibeli oleh seorang pendengar MJ12. Dan dibeli di luar Singapura lah. Dan kemudian dibawa pulang ke rumah. Sesuatu berlaku. Dan benda yang berlaku ni, lepas diselidik dan didapatkan pendapat daripada seorang pakar perubatan alternatif, mengatakan gangguan yang menghantui mereka suami isteri adalah berpunca daripada gendang tersebut. Mereka beli ada sejenis gendang. Jadi akan saya kembali sebentar nanti berkongsi dengan anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, terima kasih kepada anda. Rancangan Misteri Jam 12 akan diteruskan. Ini merupakan pusingan yang kedua. Macam main bola lah. Dia ada first half, ni second half. Misteri Jam 12 setelah anda rehat dengan 3 buah lagu yang telah pun ke udara. Antaranya lagu Hypnosis Hysteria. Dan sebelum tu Metallica, Nothing Else Matter. Dan lagu Finn Jamal, Arjuna Beta. Terima kasih juga pada geng-geng Momok yang berkongsi gambar-gambar makan. Macam-macam lah. Ada berkongsi gambar ais kacang. Itu Mirawati yang berkongsi. Ada pula berkongsi gambar kek birthday, my birthday ice cream. My birthday ice cream, kek ke ice cream ni? Katanya Humbert Cool. Oh, selamat hari lahir kalau betul-betul itu merupakan hari ini ataupun semalam birthday anda. Ada yang berkongsi juga gambar yang seram-seram. Yang ini pula daripada Nik Kebayan. Apa awak kongsi Nik Kebayan? Oi lah. Saya terpaksa lah delete post anda Nik Kebayan. Okey, terima kasih. Terima kasih pada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 10 malam tadi, yang setia bersama dengan saya. Dan tadi dalam permainan Cari-Cari Cik Mang, ketika rancangan Punch Out bersama Niti Baizura, dah ada pemenang wang tunai, iaitu $1,490. Ya, $1,490 telah pun dimenangi oleh seorang pendengar, iaitu bernama Encik Sani. Encik Sani yang membawa pulang wang tersebutlah. Setakat ini jumlah yang paling tinggi yang telah pun dimenangi oleh pendengar kita. Baik, kita buka talian sekarang. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini kisah yang ingin diceritakan, pengalaman yang dikongsi sama. Ingat, setiap kisah sebagai hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik, sementara saya nantikan panggilan. Ini kiriman daripada Zaidi yang berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Kata Zaidi, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kejadian yang berlaku ini ketika saya tunggu isteri saya di kolong blok rumah saya sekitar jam 1.30 pagi. Isteri saya lazimnya pulang dari kerja di kolong blok lebih kurang dalam 1.40 lah. Ada kalanya lebih awal, kadang-kadang 1.25 dah sampai. Dan waktu itu saya telefon isteri dalam perjalanan, dan memanglah saya, kalau isteri saya bertugas pada waktu malam, saya akan turun ke bawah dan menjemput dia di kolong blok rumah saya. Tengah duduk sorang-sorang waktu 1.30 pagi itu, sambil telinga saya sumbat dengan earpiece, saya mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan entah macam mana Kisi, memanglah rasa tak begitu seram kalau duduk dalam rumah dengan keadaan katanya rumah tu yang agak terang lah, di mana ada kalanya saya dengar dekat ruang tamu, lampu ruang tamu dihidupkan. Dan yang ini pula saya dengar di kolong blok rumah saya. Jarang saya mendengar rancangan MJ12 di kolong blok rumah sorang-sorang tengah tunggu isteri. Tapi pada malam tu lah sumbat, sebelah telinga saya sumbat earpiece lah, iaitu kedua-dua belah telinga saya sumbat earpiece, kata beliau. Dan tengah duduk ni, tahu-tahu saya terdengar macam suara orang memanggil nama saya. Bila terdengar suara orang memanggil nama beberapa kali ini, saya cabut satu earpiece, iaitu di telinga sebelah kiri. Jadi saya tunggu dan saya pusing tengok kiri kanan, adakah isteri saya yang dah pulang ni. Tengok handphone, tak ada panggilan. Saya pun telefon isteri, saya tanya, awak dekat mana? Oh, kata isteri, lagi 5-10 minit akan sampai. Okeylah, saya duduk lagi. Duduk, saya sumbat balik earpiece kedua-dua belah telinga saya. Tengah duduk lagi, saya dengar lagi Kisi. Kali ini saya dengar bunyi macam orang menangis, dan kemudian terus berhenti secara mendadak. Saya pun rasa meremang dan tak sedap hati. Saya tinggalkan kolong blok, lalu berjalan pergi ke tempat letak kereta di depan blok saya ni, dan saya tunggu dekat kapak. Setidak-tidaknya tu tak adalah saya rasa seram, sebabnya dekat kawasan kapak tu agak luar sedikit dan tak adalah tembok-tembok yang menghadang penglihatan saya sekiranya terdengar sesuatu. Terima kasih dan selamat pagi Casey. Baik, itu dia kisah daripada teman bersama dengan saya pada pagi ini. Dipersilakan. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ini MJ12 Ya, saya. Siapa ni? Saya Rosli. Cik Rosli, panggilan dari mana Cik Rosli? Saya daripada Teban. Ada pengalaman tentang apa ni? Adalah pengalaman tentang saya jumpa jin jin berbulu. Sebab ini masjid Temanggung. Ada orang nak percaya tak percaya. Ini dah bila ni pengalaman ni berlaku ni? Ini dalam 2006. Silakan. Kalian? Teruskan. Anda ternampak jin di masjid mana tadi kata? Masjid Temanggung. Ketika anda sedang solat ke habis solat ni? Saya lepas solat saya tidur tempat makam dia. Actually makam tu tak boleh tidur kan? Pasal tu jauh punya ni kan. Pasal kalau tidur kat luar kan? Kalau tidur luar masjid selalu macam nyamuk banyak kan? Kadang kena tekan, kena apa kan? Jadi kawan saya tu dia jaga sana lah, jaga masjid sana kan. Nama dia Rasil lah, bangkat saya. Jadi kawan dia tu, satu tu Usuk, nama Usuk kita panggil brother lah. Jadi brother cerita dengan dia, saya tak tahu. Dan juga dia jumpa ini jin berbulu lah kan. Tapi dia baca la ilaha illallah. Tapi dia itu bergoyang, pokok bergoyang tapi dia tahan. Jadi saya tak tahu. Jadi besoknya dia cerita Rosli, dia cakap si Usuk nampak ini dia cakap okey tak apa, so itu hari Rabu nampak. Okey, so hari Khamis kau ikut aku. Mana kita tidur kat atas. Dia tak pernah tidur kat atas makam tu. Jadi bila tidur saya tengok semua kubur lama-lama daing Temanggung semua kan. Betul tak? Okey, jadi sebenarnya dia tak apa, tidur je lah. Tak ada apa, kita setiap hidup kita mesti balik semula apa saya cakap. Betul lah. Jadi bila dia tidur kat belakang saya, saya sebelum saya tidur saya dah baca Al-Fatihah, minat semua kan. Jadi saya terpandang daing Temanggung. Kalau orang nak percayalah, yang dari pertama subhanallah, dia punya baju pink macam maram ni tu, diamond tu kan. Habis nampak budak-budak kecil lari orang mengaji kan. Dan tu tak apa, lepas tu dah baca, dia tidur, saya tidur, dia tidur kira sebelah saya.
Kan, jadi bila subuh, saya tak tahu. Besok baru dia cerita kan. Jadi dalam pukul nak dekat subuh kan. Jadi saya terbuka mata, dia dah melekat kat dinding. Dia kalau awak nak tahu dia punya tangan tu, kalau kita naik bas kan, dia punya tangan yang makam yang kat atas tu kuning macam besar itu tangan dia tau. Panjang dia kan. Jadi sudah melekat. Jadi bila dia itu kan, dia nak attack, terus saya macam baca ayat tasbih lah kan. Maaf katalah saya ada belajar juga lah sikit-sikit kan. Terus saya actually Ghostbuster dulu lah, tapi dah tak itu lagi lah kan. Jadi bila dia nak terekam, jadi saya macam ribas lah. Lepas tu saya jiblak dia jadi kawan saya tu tunduk. Astagfirullahalazim li. Asal saya cakap, kalau kena aku tak tahu macam mana lah, sama ada aku mati atau pingsan. So aku minta maaf lah, ini bukan apa so. Ada jin nak attack. Tu baru dia cerita dengan saya. Rupanya dia dah nampak pukul 2 pagi. Tapi dia ibu jadi kaki saya, dia baca la ilaha illallah. Saya tak perasan. Jadi itu bila itu benda nak terekam, terus saya baca ayat tasbih, terus saya jurus, tercampak dia lari. Itulah pengalaman saya. Tapi betul-betul banyak penanggal so saya dah jumpa lah kan. Banyak lah. Tapi memang betul lah masjid Temenggung tu memang ada kata orang, ada itu maaf kata ada itu kuda putih semua, ada orang jumpa lah kat sana kan. Dengan Pontianak je pernah nampak Pontianak pernah. Tapi dia kalau betul-betul yang Pontianak ni saya jumpa kat Labrador. Tak ada, tapi dia pakai macam baju sutera putih, tapi dia punya muka pucat. Tapi betul-betul dia punya muka, dia tak kira apa tau. Ini siapa ni? Ini Casey Ini bukan Casey kan? Kira dia punya muka dia miring tu tepi tau. Dia tak nampakkan dia punya muka direct tau. Dia tepi. Banyaklah pengalaman saya. Banyak ubat-ubat orang, angin amal ni semua alhamdulillah lah kan. Cuma so far alhamdulillah tak pernah pula saya kena macam hantar kan. Tapi ada jugalah orang nak cuba kan. Tapi kat rumah kakak saya ni, rumah adik kakak saya ni kan, saya nak semayang kan tu kan. Jadi sebelum saya cakap buka dekat maghrib, tadi saya nak buang air kecil kan. Jadi ada macam katalah baldi tu, ada air kan setengah. Jadi air tu boleh berpusing pula. Saya nak tolak tepi kan, saya nak buang air kecil, dah macam air pusat kiri kanan. Jadi saya macam, kau tahulah saya ni, astagfirullahaladzim, ini engkau ni orang sini ke atau luar? Minta kau keluar lah. Kalau kau keluar, jangan sampai aku mengawal Allah, tak kau panggil orang pandai-pandai, kau binasa. Saya cakap. Jadi banyak lah kalau itu pengalaman. Kalau saya cerita pun awak tak percaya. Kata orang apa, UFO. UFO pun saya pernah nampak. Wow. Ini pernah terjadi pasal saya dulu mancing kan. Mancing. Tapi yang saya pelik tu, bila saya nak ambil nak tangkap tu, dia kira dia jejak air tu setengah tu. Dia kira kat belakang Pulau Sentosa. Dulu Pulau Sentosa tu belakang mati. Kan, belakang mati. Jadi bila saya 3 orang, Pak Long saya, abang saya kan, dari lepas apa benda. Jadi bila dia naik ke atas tu, yang sebelah dia tu, itu Pulau Tekukuh. Kan Pulau Tekukuh itu Army punya eksplosif sama barang-barang bom semua dalam luar situ. Itu sebab arwah datuk saya pernah cerita lah, itu tempat dulu markas Lanun. Jadi kena sumpah. Jadi itu tempat pokok tak pernah sampai 3 kali semua rendang pokok-pokok dia. Jadi asal dia markas Lanun, orang main sabung ayam sampai kalah judi ke apa kan. Jadi diorang campak, diorang bunuh kan. Terus diorang pergi itu mayat, terus pergi ke Pulau Sentosa. Jadi digelarkan belakang mati. Kalau macam tempat orang Seking, orang kuat-kuat, orang tu cakap macam Pulau Berhani, kalau nak pergi perang, orang minum telaga air tu, orang jadi berani. Pasal orang tu saya tu dia meninggal tahun 1981. 81 dah banyak lah umur dia kan. Cuma IC belik ni kan, IC kan. Cuma dia cakap time Teluk Belanga perang keris dia sudah bujang. Tahu tak maksud saya? Dulu Teluk Belanga tu perang Melayu perang keris, dia sudah bujang. Mana umur dia meninggal dalam 100 lebih lah mungkin lah, itu macam lah. Betul banyak bang pengalaman betul kan.
Tapi itulah saya suka baca ayat tasbih tu, dia ibaratkan macam peluru berpandu. Walaupun dia kat tembok, walau kita ini, dia kejar. Pasal ni ada satu hamba Allah yang kasih. Saya banyak mimpi dalam kalimah-kalimah ni, banyak mimpi lah. Tadi tu memang saya ada belajar lah, kan. Alhamdulillah lah, tapi kita tak ada macam cacas orang duit gini, tak ada, ikhlas. Nak kasih 5 sen pun kita ambil, kan. Tapi yang ada sampai kita ubah orang cakap kita syirik. Yang ada ialah bukan cakap apalah, kan. Kalau panca indera kita nampak macam taruh, macam awak buat saya, kan. Awak buat saya, awak hantar orang saya, kan. Tapi bila saya sudah anu orang itu, anggap macam apa tahu, saya cakap tolonglah, kesian lah, ini saudara saya lah. Pasal kita boleh nampak air dia punya darah melilis semua. Banyak pengalaman saya tu yang jin tu lah. Kau baca ayat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan. Tu bagus tu. Banyak kan juga Allah. Tapi kalau badi misalnya, kalau badi ni saya kasih awak tip Kalau badi kita baca surah Al-Falaq. Ambil air, adakan Al-Fatihah pada Nabi Allah Hidir, pasal dia penjaga laut kan, penjaga air. Lepas tu mohon pada Allah Ta'ala lah, sembuhkanlah penyakit badi ke apa, kan. Tapi macam kena sampuk pengkhianat ke apa, orang sampuk. Dia kalau tersampuk dia punya dahi tu, kan, dia berkedut. Jadi kita baca Al-Fatihah sekali, ada tempat saya dulu, tempat dahi dia, Al-Fatihah sekali, terus baca Qul Huwallahu Ahad. Terus dia takkan bergerak. Tapi dia punya weak point pula, kalau ada tempat kaki, tangan, tapi betul weak point dia tempat pusat kita lelamkan dia, kan. Pengalaman banyak lah waktu tu, pengalaman. Nanti kalau saya cerita sini pun orang kadang tak percaya, kan. Kadang rumah saya pun ada orang hantar gini, tapi kita kita pulang lah. Mak saya pun cakap, kau bawa orang jaga-jaga. Dia cakap kita ikhlas, apa kalau dia nak hantar. Tapi alhamdulillah lah, so far saya tak ada apa-apa lah, kan. Tak ada kena dihantar balik ke, hantar ini tak ada. Banyak lah kalau jumpa kakak ni, kan. Banyak lah, kan. Macam itu je pengalaman. Betul banyak lah story, kan. Yang jumpa UFO tu, wah, walau tapi memang betul lah. Pasal saya bila saya nak tangkap dia kat tengah air tu, kan. Tengah air dia tak tahu. Tengah itu air dia. Bila saya nak capai dia terus tanya atas sampai macam tingkat 30 tau. Terus dia kat kapal tu hilang. Tu saya cakap dengan Pak Long, saya dah arwah. Saya cakap parachute apa. Mana ada parachute? Dia punya bentuk macam diamond. Tapi bila saya baca kat buku saya dulu ikut bikin kerja tempat loyang offshore, kan. Repairing cable, kan. Memang ada diorang cerita bentuk dia sama macam diamond gitu, macam, tapi tak besar je, dalam 15 cm gitu macam je. Berkilau-kilau. Banyak. Yalah, saya bukan cakap apalah, Tiban pun keras. Banyak sebab banyak. Sampai Cina tu pun cakap fireball, diorang nampak gini, kan. Tapi alhamdulillah lah, saya so far alhamdulillah saya tak wakaf pada Allah Ta'ala je lah, kan. Cuma saya suka main selawat, istighfar, ayat tasbih. Itu je lah. Hello? Dengar? Yang kalau nak cerita banyak bang, kan. Tapi pernah kita ubat orang sampai orang cakap kita syirik pun ada, kan. Yang Bilal pun kita pernah ubat orang ni nama, kan. Ini ada ubat dengan izin Allah pula. Saya tanya guru saya bila, dan orang tua cakap kalam cakap dalam 3 hari. Tapi ini hari ubat, besok dah baik. Alhamdulillah. Pasal kita lagi berdoa, ya Allah Tuhanku, kau sembuhlah penyakit hamba kau ni, dia nak beramal ibadat gini-gini. Sebab kita kadang jatuh kat apa, kalau jatuh kat jamban ni semua, kan. Itu semua jin akma. Itu semua jin akma. Kalau kat rumah kita dulu, kalau saya Ghostbuster pergi rumah-rumah orang yang ada, dia orang main psikologi. Pernah kita buat satu budak tu, baru 10 tahun, otak dah politik. Dia nak beli komputer. Dia cakap dia pergi Pulau Tekong lah, dia pergi Pulau Ubin. Dia cakap nenek gini. Dia cakap, kan,
tanya orang tua, saya tanya guru saya, orang tua dia cakap tak ada apa-apa. Jadi guru saya cakap dengan bapak dia lah, sebelum ini ada tak anak abang minta apa-apa? Dia kata ada, minta komputer. Dia cakap, habis abang tak beli. Tak, abang dulu keluarga susah. Bang, jangan marah bang, saya cakap. Memang dulu kita keluarga susah. Yelah, macam bapak abang dulu dia nak beli susah. Sekarang kan dah zaman moden, anak minta belilah. Ini baru gini tak bang, nanti kalau dah besar ini baru dia menyamar, ini kalau dah besar nanti macam mana nanti, kata. Padahal tak ada apa-apa, dia nak komputer je dia action. Dia cakap dia kena apa, nenek hijau lah, kena sampuk lah, gini lah dia cakap kan. Itu hari yang baru dalam sebulan lepas, saya punya adik angkat dengan kawan dia baru jumpa tempat Tiban ni, baru jumpa kawan dia, jumpa kakak. Semua dah badi. Jadi saya cakap baca ayat tasbih, saya cakap dengan kakak tu baca surah Al-Falaq kalau badi kan, saya cakap kan. Habis yang saya ada pakai kunci, maaf kata kunci. Pasal guru saya dia punya orang tua dia, kita panggil kalam lah. Kalam tu kata-kata Taufina tapi dia dapat malam lelah tu ada lah dia dapat. Habis tu kunci dengan izin Allah dia baca ayat Nabi Allah Sulaiman, alhamdulillah lah kan. Pergi mana tempat angker-angker pun tak ada apa-apa. Padahal tadi saya ada tengok pergi ikut apa, Soul Hunter. Nak tengok juga ada orang menurun gini kan. Tengok pasal ada orang pandai juga kan. Jadi kita tengokkan aja lah. Habis saya cakap dengan paman saya, paman saya pernah nampak kena tarik. Tak apa, baca ayat tasbih, tak ada apa-apa, insyaAllah. Saya cakap dengan dia kan, tak ada apa-apa. Habis pergi sana nampak kakak juga. Buat bodoh je lah kan. Buat Bukit Timah. Jadi kan Bukit Timah kan. Kat Bukit Timah. Nampak gula-gula kan. Habis ada satu budak tu lah, dia macam kena sampuk lah. Kena sampuk lepas satu-satu. Dia ni benda ni, dia ada 3 tu abang. Kalau betul-betul macam Saka kita dah banyak lah, betul, saya dah banyak lah. Cuma Saka ni datuk nenek moyang kita ni, siapa nak buat Saka kan. Kadang orang menangis kan. Padahal apa, kita seketika kita orang kita main ambil je. Sebab kita tak boleh sembarang. Kadang ambil tu boleh datang balik. Itu benda kan, dia datang balik. Kalau hantu raya, jangan cakap hantu raya laut punya. Sudah ratusan tahun kan, dengan rambut dia, dengan ini pirang gitu macam, semua dah kena bedal kan, dah kena bedal sengit kepala. Itulah saya kasih abang tips. Itu kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau abang hari-hari abang amalkan kan, insyaAllah kalau orang nak racun ke nak apa kan, meletup. Pasal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu bukan yang ada yang ada orang ingat untuk kematian tak ada. Kalau kita tertinggal baik duit ke rokok, kita boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je. Senang banyaklah kan memang Allah. Terima kasih ya bang. Terima kasih sama. Jarang kita dapat peluang mendengar satu pemanggil mempunyai mungkin dalam 20 pengalaman satu kisah yang menarik pada malam ini. Ya, jarang sekali ada seorang pemanggil yang mempunyai lebih kurang 20 pengalaman kisah yang menarik. Saya akan buka talian sebentar nanti, tapi sebelum itu saya akan kongsi kisah tentang gendang yang dibeli oleh pasangan suami isteri. Baik, tadi kisah daripada abang kita siapa nama abang tu lupa pula Baik, kita akan terus berkongsi pengalaman selanjutnya. Saudara, ini kiriman yang saya terima adalah kiriman email dari seorang pendengar berkongsi pengalaman beliau, dan dikatakan di sini gendang yang dibeli dari seberang lah, bukan di Singapura, dibawa pulang ke rumah, dan gendang tu diletakkan di kawasan ruang tamu rumahnya sebagai perhiasan. Bukanlah gendang besar, bukan. Ini adalah gendang perhiasan lebih kecil. Gendang tersebut lah yang dibuat. Kalau gendang permainan yang asal tu agak besar, lebih besar daripada yang dibeli lah oleh Encik Firdaus yang berkongsi dalam pengalaman beliau dalam rancangan MJ12. Jadi miniature lah, boleh saya katakan di sini. Gendang yang lebih kecil lagi dibeli dan dibawa pulang ke rumah, dijadikan perhiasan dalam rumah. Dan sejak dia membeli gendang tu, pada mulanya dia tak perasan itu adalah punca rumah tu ada gangguan.
Bila cakap tentang gangguan ni, gangguan yang disebutkan adalah gangguan jin dalam rumah. Malah suami isteri ni terkena gangguan tersebut. Antara perkara yang berlaku adalah pada malam-malam hari akan dengar bunyi orang bergendang dalam rumah. Sebelum tu, kata Encik Firdaus, dalam rumahnya ada beberapa gendang yang lain lah, yang dibeli juga. Ada yang jenis yang besar, yang kecil, dan beliau ni gemar mengumpul jenis-jenis gendang daripada rebana, daripada anak rebana, dan banyak lagi gendang-gendang tradisional yang telah pun beliau beli dan dibawa pulang. Memang tidak pernah pun ada apa-apa berlaku. Satu malam ni, ketika suami isteri sedang tidur, inilah yang menghantui mereka. Tengah tidur, tahu-tahu dekat ruang tamu terdengar seperti orang sedang bergendang. Bayangkan, suami isteri ni sedang tidur, tahu-tahu dekat ruang tamu dengar seperti orang sedang bergendang. Kemudian Encik Firdaus yang terbangun dari tidur, berdiri dekat tepi katil. Tahu-tahu isteri tanya, "Bang, nak pergi mana?" Saya pun tanya pada isteri, "Awak dengar tak bunyi orang bergendang dalam rumah?" Isteri pun kata, "Ya bang." Kata Firdaus, saya bangun, pergi dekat pintu bilik, buka pintu bilik, tengok dekat luar. Anak saya semua sedang tidur. Ruang tamu tu memang gelap sangat. Dipendekkan cerita, bunyi gangguan gendang ni dah berlaku dan mengganggu saya dengan isteri dengan anak-anak untuk beberapa malam lah. Bukanlah untuk setiap malam, bukan. Mungkin malam ni berbunyi 4-5 malam tak dengar apa-apa, tahu-tahu datang lagi bunyi ini mengganggu. Dan yang hairan, apa yang saya dapat tahu, setiap kali bila lampu ruang tamu tu tak ditutup, kadang-kadang anak saya ni akan tidur lambat. Anak saya akan tidur lambat, dia akan menonton TV sambil buka lampu. Nanti bila dia nak tidur, dia ada satu tabiat, dia akan tutup TV, lampu ruang tamu dia tak tutup. Dia lupa nak tutup, dia masuk dalam bilik. Tapi saya dapati, bila anak saya lupa nak tutup lampu, waktu itulah gendang itu juga tidak akan berbunyi. Dan sejak malam tu, bila tidur, saya akan buka lampu. Dan tak ada gangguan berlaku, Kizi. Bila ruang tamu tu terang, tidak ada gangguan bunyi gendang yang berlaku. Tapi bila gelap, ada. Akhirnya kita panggil pakar datang untuk memeriksa rumah dan dapati daripada banyak-banyak gendang, ada salah satu gendang yang membuat perangai lah, konon ada penunggunya. Pakar tu tanya, "Manakah gendang yang terbaru yang awak beli?" Saya tunjuk yang kecil ni. Mungkin ia berpunca dari gendang ni. Sebabnya sebelum ni awak cakap rumah awak tak ada apa-apa kan? Mungkin dari gendang kecil ni. Ada baiknya awak buang sajalah gendang. Tapi kisah saya nak buang sayang. Sebab jarang saya nampak gendang miniature kecil ni sebagai perhiasan. Jarang. Nak tak nak, saya terpaksalah. Saya serahkan pada pakar tersebut. Pakar terbuang. Dan memang benar, Kisi. Selepas gendang yang kecil tu dibuang, rumah saya ni di ruang tamu tutup lampu, tidak ada lagi bunyi gangguan orang bergendang di ruang tamu rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey saudara, ini kisah selanjutnya datang daripada seorang pendengar. Yang lagi kisah berikut ini juga di Singapura berlakunya pengalaman. Saya harus jelaskan sedikit tentang pengalaman berikut ini sebabnya ini lebih kepada penghidupan kita yang tinggal di rumah-rumah HDB, rumah-rumah flat lah. Untuk pengetahuan teman-teman dari seberang, tak kiralah dari Indonesia, dari Brunei dan dari Malaysia, kita ni kebanyakan rakyat Singapura ni tinggal di rumah-rumah HDB, rumah-rumah flat yang bertingkat-tingkat lah. Jadi apa yang berlaku, untuk rumah-rumah yang baru, rumah-rumah lama lain sedikit lah, tapi rumah-rumah yang lama ni tempat buang sampah terletak dalam rumah. Jadi kalau nak buang sampah, ada satu tempat buang sampah ni, cuma tarik pintu sampah tu dan campak sampah yang diikat dengan plastik ke apa, ditutup pintu tong sampah tu. Jadi dalam rumah tu ada tempat buang sampah, yang sampah tu akan jatuh dimasukkan dalam satu bekas lah pada setiap unit rumah. Jadi macam itulah. Tapi rumah zaman-zaman sekarang ni
tempat buangan sampah tu lebih centralized. Kalau tingkat 3, tingkat 2 dan sebagainya, kena keluar rumah. Sampah dimasuk plastik diikat, bawa sampah tu dekat luar kawasan rumah tu dan dikongsi tempat buang sampah. Jadi ini yang berlaku di sebuah rumah. Ini adalah tempat pembuangan sampah rumah baru lah. Di mana malam-malam hari ke petang hari nak buang sampah, selain daripada dalam rumah tu ada disiapkan tong sampah, jadi sampah tu kena buang di luar rumah. Dan ini kisah diceritakan, entah benar ataupun tidak. Pengalaman ini berlaku di Tampines. Katanya Kak Nur Maria. Kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, kata Kak Nur Maria begini bunyi kisahnya. Pada malam tersebut, ketika kejadian ini berlaku, kakak ni dah pesan pada anak, bila nak tidur tolong buang sampah. Sebabnya nanti malam-malam hari kalau tong sampah dalam rumah ni betul-betul dekat bawah singki air ni dah penuh dengan sampah, sisa-sisa makanan, datanglah lipas, semut lain. Kakak tak suka Casey. Jadi pada jam 10 lebih malam, anak kakak masih menonton TV dan kakak ingatkan dia, Man, nanti malam sebelum tidur tolong mak buang sampah Kakak pun masuk tidur dalam bilik. Pendengar ya, pukul 12.30 malam setelah kakak tidur ni, 12.30 malam terbangun sebab nak ke tandas. Kakak pun pergilah tandas dalam bilik. Lepas buang air kecil, tergerak hati untuk periksa. Katanya akak kita lah tergerak hati untuk periksa sampah yang kakak suruh anak kakak buang tadi. Jadi kakak pun daripada bilik, kakak jalan ke ruang tamu, masuk ke dapur dan tengok, rasa marah sangat. Sampah yang kakak suruh anak buang, anak kakak mungkin terlupa nak lakukan apa yang kakak suruh. Jadi kakak pun ambil sampah tu, kakak ikat, pergi dekat pintu dan buka pintu, pakai selipar jalan menuju ke tempat buang sampah di luar rumah kakak. Seram pula Casey. Jarang kakak ada dekat luar rumah ni jam macam tu, 12 lebih tengah malam. Keluarlah jalan jauh Rumah kakak adalah rumah yang paling jauh daripada tempat buang sampah. Sampai dekat buang sampah tu, tiba-tiba rasa meremang bulu rumah tau. Meremang sangat. Apa pula ni? Nak patah balik dah setengah jalan ni. Tak apalah, teruskan. Letakkan kaki dekat bawah tu dan pijaklah untuk pintu sampah tu terbuka. Mula-mula pijak, apasal keras ni? Mesti ada sampah yang tersendat dekat dalam. Dalam hati kakak ni, kakak pijak lagi. Asal ni keras. Kakak mati-mati tak nak pakai tangan. Geli Casey. Tempat sampah tu agak kotor sedikit. Pakai tangan tarik, tak apalah, kakak pijak pakai kaki lagi. Setelah kakak baca Bismillahirrahmanirrahim, pintu sampah tu terbuka. Dekat dalam tu kakak nampak Casey, macam ada kepala orang rambut hitam. Benda tu tiba-tiba macam terbang ke bawah dan hilang daripada pandangan. Kakak ternampak, astagfirullah. Sampah tu tak sempat kakak nak masuk dalam lubang sampah. Kakak taruh tepi, lepaskan kaki, kakak lari pulang ke rumah. Tercungap-cungap kakak dibuatnya sampai depan rumah. Kakak rasa kakak tak silap yang kakak nampak ada kepala seperti kepala manusia. Tapi ini bukan kepala yang dipotong dibuang dalam sampah, bukan. Ini saya rasalah, katanya akak kita, macam penanggal dalam tempat tong sampah tu. Kakak nampak dalam sekelip mata, cuba tekan dan baca bismillah, terbuka, ternampak benda tu macam tengok muka kakak dan terus dia melusur bawah dan hilang dari pandangan. Itu ada kisah daripada akak kita berkongsi pengalaman. Anda bayangkan, ini siapa yang nak buang sampah kat luar rumah? Rumah saya pun macam tu juga, nak buang sampah kat luar. Yalah. Ada yang tak suka, ada yang kata tong sampah dalam rumah tu adalah lebih baik lah. Ada yang kata tak suka dalam rumah tu sebabnya nanti akan ada masuk lipas. Yang luar rumah tu lebih baik, jadi terpulang lah. Tapi kalau kes kakak macam tu, pendek kata jangan buang sampah malam-malam lah.
Ayolah, macam-macam kisah pada malam ini. Dan dah pukul 2 Ingatkan baru nak jawab satu pemanggil. Tak apalah, nanti takut terjawab salah pemanggil. Dua suku saya habis kerja. Baik, sebelum apa-apa terjadi, saya tutup tirai. Saya jumpa anda esok malam. Dan pada semua, selamat bercuti lah. Semoga dapat luangkan masa bersama dengan keluarga tercinta. Dan terima kasih juga kerana yang sudi mendengar siaran Ria 897. Ada yang bertanya tentang kisah pengalaman, ada yang tanya tentang video. Tengoklah kalau ada masa terluang ni, sebabnya biasalah isteri pun dah berbadan dua, nak buat video-video ni macam kurang masa. Nantilah kalau ada masa terluang, saya akan cubalah buat video dan cuba muat naikkan di saluran YouTube saya. Terima kasih pada semua dan sekali lagi selamat bercuti, dan yang pasti bersama dengan kami Ria 897 FM. Bye-bye.